Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang berkenaan dengan isu kita sedang menyaksikan pesta kezaliman dan Presiden PAS juga mendakwa berlakunya pendakwaan terpilih terhadap musuh politik dan menyifatkan tindakan itu sebagai zalim. Dan menurutnya juga ini adalah haram dan hukumnya tidak bertindak terhadap seorang berpandukan berita tuduhan yang disiarkan dahulu melalui media tanpa berhati-hati mengikut proses penyiasatan serta prosedur kehakiman yang betul dan beradab. Kita sedang menyaksikan pesta kezaliman yang nyata berlaku tindakan menyiasat, menahan dan mengheret ke mahkamah sesiapa saja secara tergesa-gesa dan terpilih. Dan ini juga beliau katakan bahawa perkara ini berlaku disebabkan agenda politik bagi meneguhkan kuasa yang salah, bukan berkonsepkan keadilan yang wajib ditegakkan dengan proses betul tanpa gangguan yang salah. So daripada kenyataan yang dia kata ini, saya melihat daripada kenyataan apabila beliau mengatakan bahawa kita sedang menyaksikan pesta kezaliman yang nyata, berlaku tindakan menyiasat, menahan dan mengheret ke mahkamah sesiapa saja dengan cara tergesa-gesa dan terpilih. Ini jawapan saya kepada Presiden PAS ini berkenaan dengan isu ini. Saya lihat Presiden PAS ini cuba untuk mengelirukan rakyat dengan mengatakan bahawa ini pesta kezaliman yang menyifatkan bahawa tindakan ini juga seolah-olah tergesa-gesa dan mengheret pemimpin-pemimpin yang mana kita tahu perkara ini adalah melibatkan Presiden Parti Bersatu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. So beliau cuba mempertahankan dengan mengatakan bahawa pesta kezaliman. Sebenarnya dari sudut mana yang Presiden PAS ni kata ada pesta kezaliman? Saya rasa keseluruhan rakyat di negara ini amat bersetuju dengan tindakan yang dibuat oleh kerajaan yang ada hari ini apabila kita melihat apa yang dilakukan oleh SPRM, siasat dan dakwa, bukan menangguhkan. Kerana semakin lama kita menangguhkan kes-kes yang melibatkan isu rasuah dan penyelewengan ni, maka dia akan boleh menghilangkan bukti. Jadi perkara ini harus diheret dan bawa bukti ke mahkamah dan akhirnya boleh dibuat pertuduhan. Jika mereka didapati tidak bersalah, maka dilepaskanlah. Jadi hari ini apabila dia kata ini pesta kezaliman, di mana kezalimannya? Rakyat hari ini tidak ada pun yang dizalimi. Tak ada pun rakyat yang hari ini ditangkap ataupun diheret ke mahkamah. Sedangkan mereka yang memfitnah kerajaan yang ada pun belum lagi diheret. Jadi kita lihat pun kerajaan masih juga dalam keadaan yang tidak begitu zalim ataupun kejam dengan rakyat yang mengkritik kerajaan. Tetapi kenyataan daripada Presiden PAS ini amat pelik. Dia kata ini pesta kezaliman. Kenapa? Kerana daripada Parti Bersatu ataupun dari Perikatan Nasional yang sentiasa disiasat. Jadi kalau takut disiasat, apabila jadi kerajaan, kita jangan merompak duit rakyat. Kita jangan menyeleweng. Kita jangan salah guna kuasa. Maka tak ada masalah. Jadi hari ini, Presiden PAS dah tersilap orang, iaitu mencabar kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah tak takut lah dengan isu nak masuk penjara ke nak disumbat ke macam mana. Kerana beliau dah ada pengalaman. Orang yang takut selalunya bercakap seperti mana yang diucapkan oleh Presiden PAS ini. Kerana beliau sendiri takut untuk masuk dalam penjara. Jadi dia menggunakan hujah-hujah yang melibatkan agama, melibatkan kaum, tujuannya untuk menyelamatkan diri beliau. Itu saja. Kerana beliau sendiri pun berada dalam masalah, melibatkan Parlimen Marang itu. Yang mana kita tahu berlakunya sogokkan duit kepada pengundi-pengundi. Jadi ini pun belum terjawab. Begitu juga isu-isu yang beliau sendiri lakukan, yang melibatkan duit daripada Sarawak Report. Sampai hari ini beliau tidak nak jawab. Betul tak beliau ada bayar? Jadi tak payahlah Presiden PAS nak mengarut, kerana saya semakin hari lihat, semakin banyak apa yang disembang itu kena kepala dia sendiri. Terpantul kepada beliau itu sendiri. Jadi saya rasa apa yang dia kata di sini, berlaku tindakan menyiasat, menahan, mengheret ke mahkamah sesiapa saja secara tergesa-gesa ini, saya lihat tidak kena. Kerana mana-mana pun kita lihat rakyat biasa hari ini, kalau ditahan lebih lama daripada pemimpinan politik. Tan Sri Muhyiddin masuk bukan pun di
pakaikan baju lokap, bukan pun 2-3 hari. Tapi kalau rakyat biasa melakukan rasuah, kita boleh lihat 3-4 hari, seminggu pun ada kena tahan dengan SPRM. Ini nak dikatakan zalim. Hari ini memang wajar kalau ditahan dan disiasat. Kerana kita tahu, hari ini pun dalam Kongres PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah menjelaskan secara terperinci berkenaan dengan isu ini. Iaitu duit macam mana daripada Tan Sri Syed Mokhtar, duit daripada Jana Wibawa. Ini melibatkan banyak orang dan kepalanya harus ditangkap dulu. Hari ini kata zalim kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beberapa orang bersatu. Apakah parti PAS bersekongkol dengan mereka ini? Jadi kita tahu mereka ini satu kumpulan parti yang berada dalam gabungan Perikatan Nasional, mempertahankan kawan mereka yang kalau betul salah. Adakah rakyat nak bersetuju? Parti PAS itu mempunyai kekuatan hari ini adalah daripada pengundi. Jadi suara kamu untuk rakyat hari ini, kalau kamu nak mempertahankan kerosakan yang telah berlaku, rakyat tidak akan setuju kerana yang akan susah adalah rakyat. Negara ini ekonomi dia merundum, rakyat yang susah. Tetapi Presiden PAS duduk di rumah mewah, duit gaji cukup, pencen besar. Itu daripada hasil mana? Duit rakyat, bukan duit daripada parti PAS. Main isu perkauman, bukan duit daripada satu kaum. Duit datang daripada berbagai negeri, terutamanya negeri seperti Sabah dan Sarawak. Akhirnya menjadi duit rakyat, duit yang ada di dalam kerajaan untuk membayar gaji pemimpin-pemimpin yang memang rakus dengan kuasa dan juga salah guna kuasa serta penyelewengan serta rasuah yang besar. Jadi ini yang kita pertahankan hari ini dan rakyat merasakan bahawa waktunya sudah sampai untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri yang ada membersih supaya kerajaan itu akan datangnya tidak ada lagi banyaknya rasuah, banyaknya penyelewengan, salah guna kuasa. Sebab itu kenapa mereka ini semua takut Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk di Menteri Kewangan itu. Sebab itu dipertikaikan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim akan semak semuanya. Kerana kepalanya adalah Perdana Menteri, Menteri Kewangan, baru dia kepada kementerian-kementerian yang lain nih. Yang luluskan semua kewangannya adalah Menteri Kewangan. Di atasnya juga Perdana Menteri. Jadi ini menjadi ketakutan mereka. Jadi mungkin kalau orang lain, mereka boleh lagi, mungkin boleh tutup ke, boleh tipu ke. Dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, no excuse. Ini yang mereka takut. So, saya tidak nak ulas panjang berkenaan dengan isu ini, tetapi saya percaya pesta kezaliman yang dikatakan oleh Presiden PAS ni sebenarnya untuk kepentingan parti, komponen partinya iaitu Perikatan Nasional dan untuk rakan mereka dalam parti itu, iaitu ketuanya Tan Sri Muhyiddin Yassin. So itu sebabnya dia mempertahankan. Tidak ada lain. Dan mungkin kita belum tahu lagi adakah PAS juga terlibat dalam isu-isu salah guna kuasa, rasuah dan penyelewengan. Nanti kita akan tengok. Sebab apa? Dalam kongres tadi pun diceritakan oleh Datuk Seri Ibrahim seolah-olah tebatan banjir pun melibatkan juga salah guna kuasa dan juga penyelewengan di situ. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.